Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Ghazali dalam kitabnya pada muka surat 1 Muqaddimah, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pemurah lagi sangat mengasihani, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebenar-benar pujian, selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada pengajian yang kedua ataupun halakah yang kedua daripada kitab Bidayatul Hidayah, yang mana pada pengajian yang lalu kita bahaskan sedikit sebanyak kepentingan mengetahui dari siapa kita mengambil ilmu, kepentingan mengetahui siapakah orang-orang yang mana daripada mereka kita mengambil ilmu, kerana ia merupakan sebahagian daripada tuntutan agama dan sebahagian daripada agama. Al-isnadu minad din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Isnad ataupun salah silah periwayatan ilmu itu adalah sebahagian daripada agama, maka hendaklah kamu melihat daripada siapa kamu ambil agama kamu. Walaupun secara umum ilmu ini diambil daripada siapa sahaja, kerana al-ilmu dhallatul mu'min, kerana ilmu itu merupakan barang kehilangan orang-orang beriman. Nak dikatakan bahawa agama Islam ini sangat menuntut untuk seseorang yang beriman, seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituntut untuk diperluaskan ilmunya, ditambah ilmunya, sentiasa menambahkan ilmunya, sentiasa menajamkan kefahamannya, yang mana dengannya akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ilmu yang bermanfaat akan mendekatkan seseorang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita lihat, orang-orang hebat, orang-orang ahli agama yang hebat ini adalah kerana salah satu sebabnya mereka dipilih untuk duduk di bawah orang-orang yang hebat. Tidak jadi seorang itu seorang yang hebat kecuali dia duduk di bawah orang yang hebat. Disebutkan dalam pepatah orang saleh, dikatakan Allahumma salli ala Muhammad, orang yang tidak melihat kepada wajah orang yang berjaya, bagaimana mungkin dia berjaya? Orang yang tidak melihat kepada wajah orang yang berjaya, mana mungkin dia berjaya? Dan orang yang telah melihat kepada wajah orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin dia tidak berjaya? Yakni apabila dilihat melalui kacamata ta'zim, yakni mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyayangi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keberkatan kita melihat kepada wajah orang-orang saleh, dengan keberkatan kita duduk di dalam majlisnya orang-orang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan yasri siraya, yakni keberkatan itu akan seakan-akan akan flow masuk ke dalam hati orang
yang melihat kepada wajah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan kehormatan, dengan pandangan yang adab, wa hakadha. Jadi orang-orang yang hebat ini kebiasaannya mereka duduk di bawah orang-orang yang hebat, wa hakadha. Dan saya sebutkan pada pengajian yang lalu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, la ilaha illallah, disebutkan bahawa akan datang satu waktu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari. Akan datang satu waktu, ini zaman sahabat Nabi selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat pergi berperang. Akan tetapi pada waktu itu sahabat sudah berkurangan. Ini ramai daripada kaum tabi'in, tapi masih ada berbaki beberapa orang sahabat. Maka apabila mereka lambat untuk mendapatkan kemenangan, ini sewaktu berperang, maka salah seorang daripada mereka akan memanggil, hal fikum man ra'a Rasulullah, adakah di antara kamu orang-orang yang telah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apabila dipanggil, maka sahabat-sahabat berkumpul, maka mereka satukan sahabat-sahabat ini dan mereka bertawassul melalui sahabat-sahabat, maka diberikan kemenangan dengan keberkatan orang-orang yang pernah melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian Rasulullah mengatakan bahawa, dan kemudian selepas zaman itu datang lagi satu zaman, iaitu tabi'in itu dah berkurangan. Mereka pergi berperang, ramai daripada tabi'in. Maka lambat mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas pihak musuh, maka mereka, salah seorang daripada tabi'in mengatakan, hal fikum man ra'a Rasulullah, adakah di antara kamu yang pernah melihat wajah orang yang pernah melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka, orang-orang ini dikumpulkan, iaitu tabi'in dikumpulkan, dan mereka bertawassul ataupun berdoa dengan keberkatan rahasia melihat wajah Rasulullah itu, kemudian mereka diberikan kemenangan. Kemudian datang lagi zaman selepas itu, zaman tabi'in, yang mana tabi'in pada waktu itu dah berkurangan. Maka lambat mendapat kemenangan. Apabila lambat mendapat kemenangan, mereka ini dikumpulkan, maka mereka dipanggil ataupun seorang memanggil, hal fikum man sahib Rasulullah, adakah di antara kamu orang yang pernah melihat wajah orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian fayustaftah wa yuftah lahum, mereka minta keberkatan ataupun mohon doa untuk diberikan kemenangan, maka kemenangan diberikan kepada mereka melalui keberkatan orang yang pernah melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ni kita hidup di zaman orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita selama 1430 tahun lebih. Akan tetapi pewaris-pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Rahsia-rahsianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ilm, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Yakni rahasia ilmu itu terdapat di dalam hati-hati orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu hakikat ilmu, rahsia ilmu, cahaya ilmu itu terdapat dalam hati-hati orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjaga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang mereka ini kerana disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka disatarkan, yakni mereka ini tidak dikenali oleh kebanyakan orang. Kerana Allah sayang orang-orang sebegini, maka tidak diperlihatkan, tidak diperkenalkan kepada ramai orang, kerana takut kalau orang salah tanggapan kepada orang-orang seperti ini, maka musibahnya lebih besar. Yakni kalau kita berburuk sangka dengan orang biasa, yakni dia punya kesan tu tak seteruk kita berburuk sangka dengan orang-orang yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, yakni mengenali guru-guru ataupun mengenali dari siapa kita mengambil ilmu itu merupakan satu perkara yang penting, kerana ia sebahagian daripada agama. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu tentang sanad kitab Bidatul Hidayah ini daripada tuan penterjemah, iaitu Syekh Al-Alamah Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, ulama di negeri kita ini. Disebutkan sanadnya sehingga ke Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk pada permulaan daripada muqaddimah, dan saya akan bacakan daripada syarahnya daripada kitab Maraqi Al-Ubudiyah. Kitab syarah ini diambil daripada Maraqi Al-Ubudiyah.
Maka tukang syarah ni namanya adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, ulama Nusantara kita yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah ini. La ilaha illallah. Maka Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ni, beliau mengatakan bahawa ini kitab yang aku tulis ini sebagai syarah kepada Bidayatul Hidayah ini, yakni aku tidak melakukan apa-apa kecuali copy and paste. Dia kata aku tidak melakukan apa-apa dalam kitab ini kecuali copy and paste. Ini menunjukkan betapa tawaduknya para ulama, yakni walaupun mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari daripada ilmu agama, diberikan kemuliaan untuk berdamping dengan orang-orang saleh dan mendapatkan ilmu daripada mereka, akan tetapi apabila mereka menulis daripada kitab, mereka hanya merasakan ni copy and paste sahaja, bukanlah usaha yang banyak yang daripada mereka. Wa hakadha. Kemudian beliau mengatakan fa inna bida'ati minal ilmi wad din muzjah, dan ilmu yang aku ada dan agama yang aku ada ini adalah ini broken punya agama, benda yang tidak sempurna. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan aku dengan untuk mengumpulkan ataupun berkhidmat kepada Imam Ghazali untuk yakni menghimpunkan ataupun menulis sedikit sebanyak tentang syarahnya. Kemudian disebutkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu, setiap kitab-kitab dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana mengikuti daripada apa yang telah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab ni yang mulia Al-Quran, dengan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim ini dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i merupakan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian disebutkan di sini bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini mengandungi 4 perkataan, yang mana ianya merupakan satu isyarah kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan, daripada 4 penjuru. Kerana apa? Kerana syaitan sewaktu ataupun iblis sewaktu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sewaktu dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak ingin bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan sesatkan mereka ataupun aku akan cuba untuk perdayakan mereka daripada hadapan mereka, daripada belakang mereka, daripada kanan mereka dan daripada kiri mereka. Maka seakan-akan, kata ulama, 4 perkataan Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan perlindungan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, daripada 4 penjuru yang mana syaitan akan datang untuk menggangui mereka. Fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimatil arba' li'alla tadurruhum waswasatuh. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim agar supaya bisikan syaitan itu dapat dihindari melalui 4 tempat ini. Wa isyaratun ila anna ma'asil mu'min fi arba'ati awjuh. Naam. Dan ianya sebagai satu isyarat juga bahawa dosa-dosa yang terkadang tertimpa kepada orang-orang yang beriman ini daripada 4 penjuru ataupun 4 arah, daripada 4 arah. Yakni terkadang dilakukan dosa itu secara senyap-senyap. Terkadang dosa itu dilakukan secara zahir, terang-terangan. Terkadang dosa itu dilakukan di waktu siang dan terkadang dilakukan di waktu malam. Fa'atahum hadhi liyaghfiraha lahum biha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini agar supaya dengannya kita dapat perlindungan, agar supaya dengannya kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak rahsia-rahsia Bismillahirrahmanirrahim ini yang tertulis di dalam kitab-kitab. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan sedikit sebanyak tentang Al-Imam Ghazali yang mana kita telah bahaskan pada pengajian yang lalu. Akan tetapi di sini disebutkan tentang makna Hujjatul Islam. Nama Imam Ghazali ataupun title yang diberikan kepada Imam Ghazali ini adalah Hujjatul Islam. Apakah maksud Al-Hujjah? Hujjah ini sebagai bukti orang Islam. Maka ta'rif, definasi kepada Al-Hujjah ini, man ahata bi aktsari sunnah wa lam yafuthu minha illa yasir. Orang yang ilmunya itu merangkumi daripada kesemua
sunnah ataupun semua ilmu agama, kecuali sedikit sahaja yang mereka tidak pelajari. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebolehan kepada mereka dan kelebihan kepada mereka sehingga mereka mampu untuk memahami dan mempelajari daripada kebanyakan cabang-cabang agama. Yang ini belajarnya cabangan agama, cabangan ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran, diajarkan cabangan ilmu yang berkenaan dengan hadis. Yang ini ilmu Al-Quran itu banyak tajwidnya, qiraatnya, tafsirnya, ulumul Qurannya dan sebagainya, i'rabnya dan sebagainya. Cabangan ilmu hadis pula, pengriwayatannya, daripada segi sanadnya, daripada segi matan hadisnya, daripada kefahaman hadisnya, daripada rijalnya, iaitu perawi-perawi hadisnya dan sebagainya. Maka cabangan ilmu itu besar, maka orang yang diberi gelaran Hujjatul Islam, mereka ini telah ilmu mereka itu luas, sangat meluas, sehingga hanya sebahagian kecil daripada cabangan ilmu agama itu yang mereka tidak kuasai. Naam. Wa ammal hafiz, adapun orang yang diberi gelaran hafiz, fahuwa man ahata bi mi'ati alf hadis, orang yang menghafal ataupun mengetahui kurang lebih mi'ati alf, 100,000 hadis. Naam. Adapun al-hakim, orang yang diberi gelaran al-hakim, man ahata bi 3,000 hadis, orang yang menghafal ataupun mengetahui daripada 3,000 hadis. Tadi al-hafiz tu 100,000 hadis, hakim 3,000 hadis. Dan kalau kita tengok macam Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, orang yang subhanallah, mereka Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka ini kalau kita baca daripada terjemah mereka telah menghafal daripada banyak hadis dan mereka diberikan ingatan yang luar biasa. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, aku menghafal 300,000 hadis. 100,000 hadis itu yang sahih, 200,000 hadis itu yang lemah ataupun yang palsu. Dan aku hafal yang palsu agar supaya aku dapat tahu ataupun aku dapat bezakan yang mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. La ilaha illallah. Dan daripada banyak-banyak hadis yang mereka hafal, Imam Bukhari hafal, yang dimasukkan di dalam kitab sahihnya itu hanya kurang lebih 5,000 hadis ataupun 7,000 hadis. Wahakadha. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim, seperti Imam Ghazali juga, mereka ini semuanya berasal daripada kawasan Iran, Naisabur. Allah Subhanahu Wa Taala memilih orang-orang daripada kawasan situ untuk menjaga, memelihara daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita dan zuriat kita juga untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara daripada ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara melalui mempelajarinya, dipelihara ilmu tersebut melalui kita mengamalkan daripada ilmu tersebut, dan dipelihara ilmu itu dengan kita diberikan taufik untuk menyampaikan apa yang boleh untuk kita sampaikan daripada ilmu-ilmu tersebut. Amin, Allahumma amin. Naam. Kemudian disebutkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini disebutkan bahawa termasuk di dalam pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pujian yang dipanjatkan oleh segala malaikat. Malaikat-malaikat yang berada di arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikat yang berada di di sekeliling kursinya Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikat yang berada di setiap tingkatan langit, dan malaikat-malaikat yang ada di bumi. Disebutkan tentang malaikat yang memegang arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang berada di sekeliling arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, malaikat-malaikat yang memegang daripada arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka-mereka yang berada di sekeliling arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka ini memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan tasbihnya Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna liman fil ard, dan mereka ini beristighfar buat penduduk bumi. Satu tugas yang mulia yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ini dimuliakan kerana apa? Kerana kita ni walaupun tak buat apa, tapi yakni malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arasy itu beristighfar untuk kita yang berada di bumi. La ilaha illallah. Naam. Dan juga pujian-pujian yang dipanjatkan oleh seluruh para nabi daripada zaman Nabi Adam alaihi salam hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
dan juga segala puji-pujian yang disebutkan oleh setiap orang-orang saleh, setiap para ulama dan setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kita tidak mengetahui daripada bahasa mereka, daripada tasbihnya yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita ni manusia, berapa banyak kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tapi kita ini sentiasa lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita diberikan akal fikiran yang mana ianya merupakan satu kemuliaan, satu kehebatan bagi umat manusia. Naam, alhamdulillahi haqqa hamdih. Imam Ghazali menyebutkan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat ringkas. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya Allah itu dipuji. Naam. Dan ini hanya sebagai satu pujian yang ringkas, kata Imam Ghazali. Kerana apa? Kerana ada pun secara terperinci untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa pun yang mampu untuk memuji Allah dengan selayaknya. Kerana yang layak untuk memuji Allah selayaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah. La ya'rifullah illallah. Tak ada orang yang kenal secara hakiki Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada makhluk yang paling mengenal akan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita tengok kitab-kitab Imam Ghazali rahimahullah, kitab Bidayatul Hidayah ini merupakan kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali. Antara kitab yang terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kitab yang awal daripada subjek tasawuf yang dikarang oleh Imam Ghazali, antara yang terhebat adalah Ihya Ulumuddin, seperti yang kita tahu. Dan mereka yang pernah membaca ataupun pernah menelak daripada buku Imam Ghazali ataupun Ihya Ulumuddin akan mendapati bahawa kehebatan bahasa Arab Imam Ghazali ini sehinggakan mukaddimah, pendahuluan bagi setiap bab. Ihya Ulumuddin tu terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama bahagian ibadah, yang kedua bahagian adah, iaitu makan, minum, pekerjaan dan sebagainya. Bahagian ketiga adalah muhlikat, bab-bab perkara-perkara yang menghancurkan manusia. Ini sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang akan menghancurkan manusia. Dan bahagian keempat munjiat, iaitu sifat-sifat yang memberikan kejayaan kepada manusia. Sifat-sifat antaranya sifat taubah dan sebagainya. Maka dalam setiap bahagian, maksudnya Ihya Ulumuddin tu terbagi kepada 4 bahagian. Setiap bahagian itu ada 10 bab. Maka setiap bab itu Imam Ghazali akan datangkan pendahuluan itu sesuai dengan babnya. Iaitu orang yang mungkin ada belajar sikit bahasa Arab akan dapat menghayati ataupun akan dapat appreciate kehebatan Imam Ghazali itu dalam memulakan setiap bab itu sesuai dengan tajuk yang sedang dibincangkan, iaitu nak bagi dia rhyme, nak bagi dia kalau dalam apa syair ni kan kita hujung dia tu kena sama. Jadi Imam Ghazali bila dia tulis pendahuluan itu, dia punya pujian itu sesuai dengan apa yang dia ingin tulis di dalam bab tersebut. Ala kulli hal. Jadi maksudnya Imam Ghazali ni hebat dalam bahasa Arab dan hebat dalam sastranya sehingga dia mampu untuk membungakan daripada pendahuluan. Tapi di sini Imam Ghazali straight to the point. Dia tak panjang-panjang. Sebab apa? Sebab memang tujuan dia untuk nak tulis kitab ini adalah untuk orang-orang yang mula untuk nak mencari hidayah. Jadi dia straight to the point dan keep it short and sweet. Haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi. Segala puji bagi selawat dan salam ke atas kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di sini disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasaaba aslan fi madaz zamani. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebutkan nama Nabi ini dengan namanya Taha. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seperti yang biasanya berlaku kepada manusia, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, macam nak sebutkan, yang ini wet dreams, yang ini bermimpi malam lah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mempunyai mimpi malam seperti mana yang berlaku pada orang dewasa mutlaqan abada. Wa ma tasaba aslan fi madaz zamani, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap sepanjang kehidupannya sallallahu alaihi wasallam. Minhu dawabu falam tahru, binatang tidak lari daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk, sehingga binatang-binatang tidak lari daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semuanya rasa comfortable dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani, dan tidak ada satu lalat pun yang pernah menghinggap pada tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bi khalfihi ka amama ru'yatun thabatat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis, yakni atimur ruku' was sujud, sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu. Kerana apa? Kerana demi Allah, aku dapat melihat daripada belakangku seperti mana aku dapat melihat daripada depan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini disebutkan salah satu kelebihan baginda, bi khalfihi ka amama ru'yatun thabatat, seperti mana baginda dapat melihat daripada hadapan, baginda sallallahu alaihi wasallam juga dapat melihat daripada belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala yura atharu baulin minhu fi alani, dan tidak pernah seseorang melihat kesan zahir daripada apa-apa yang keluar daripada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yakni perkara-perkara yang kebiasaannya perkara yang memudaratkan atau yang kotor yang keluar daripada tubuh badan kita boleh nampak, tapi daripada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ianya tidak nampak. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, dan hati baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lalai ataupun tidak pernah tidur. Wal ain qad na'isat, walaupun matanya terkadang tertutup ataupun tersengguk. Wala yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani, dan tidak terlihat bayang-bayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam di matahari. Yakni kebiasaannya orang nampak bayang-bayang bila ada matahari, akan tetapi kerana Rasulullah itu sendiri cahaya, dan cahayanya baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebih terang daripada cahayanya matahari, maka tidak terlihat bayang-bayang baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun di bawah matahari yang panas. Katifahu qad alata qauman idza jalasu, salah satu khususiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda bukanlah orang yang paling tinggi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu, Sayyidina Abdullah bin Abbas seorang yang sangat tinggi. Sayyidina Abdullah bin Abbas orang yang sangat tinggi orangnya. Dikatakan bahawa Sayyidina Abbas, pakcik Rasulullah itu, kalau dia berdiri sebelah orang yang berada di atas unta, orang duduk dekat atas unta yang tengah berdiri, maka bahu Al-Abbas ini sama dengan bahu orang yang duduk di atas unta yang sedang berdiri. Itu tingginya. Akan tetapi khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berjalan dengan sahabat-sahabat akan terlihat seakan-akan baginda itu yang paling tinggi di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, seakan-akan baginda lah yakni orang yang ditinggikan di antara dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indal wiladati sifya bimukhtatani, dan sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau telah suci bersih dan telah dikhatankan. Hadhil khasaisu fahfadha takun amina, kelebihan-kelebihan ini maka hafallah kamu akan menjadi orang yang diselamatkan ataupun diberikan keselamatan. Min syarri narin wa surraqin wa min mihani, daripada keburukan api ataupun daripada dicuri ataupun daripada ujian-ujian, musibah-musibah yang tidak dikehendaki. La ilaha illallah. Ini sedikit sebanyak kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila kita mengetahui tentang kehebatan, keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka akan datanglah kecintaan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian Imam Ghazali sambung dengan mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian yang besar dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berminat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri
dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia, maka perjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu menjadi hancur. Dan guru yang mengajarimu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha." Siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dihitung berkongsi ataupun dianggap bekerjasama di dalam melakukan maksiat tersebut. Subhanallah. Imam Ghazali dekat sini dia terus straight to the point. Ya, ini dia terus ingatkan kita tentang pentingnya untuk menjaga niat. Pentingnya untuk mempunyai niat yang betul dalam melakukan apa-apa perkara agama, khususnya dalam menuntut ilmu. Naam, dia kata apa? Ayyuhal haris, naam, al-muqbil ala iktibasil ilm. Wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian yang besar dalam mencari ilmu. Ataupun dalam perkataan lain dikatakan untuk menangkap daripada ilmu, untuk mempelajari daripada ilmu. Kerana apa? Kerana mempelajari ilmu ni kena ada cara dia dan kena ada kebijaksanaan dalam mendapatkannya. Kena ada cara dan kena ada kebijaksanaan untuk mendapatkannya. Salah satu caranya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disebutkan al-ilm la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyak kullak. Ilmu itu tidak akan berikan bahagiannya ataupun dirinya kepada kamu selagi mana kamu tidak berikan keseluruhan kamu kepadanya. Maksudnya orang yang ingin menuntut ilmu itu salah satu syaratnya adalah untuk memberikan penuh perhatian kepada ilmu. Afwan. Sekejap. Naam. Imam Syafi'i mengatakan bahawa sittatun yanalu biha al-insan al-ilm. Akhi lan tanala al-ilm illa bi sittatin. Wahai saudaraku, kamu pasti tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ilmu agama yang sempurna itu tidak akan kamu dapat kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an tafsiliha bi bayani. Aku akan menceritakan kepada kamu secara terperinci. Zakaun, ada kepandaian. Wahirsun, ada semangat yang tinggi. Wajtihadun, usaha yang sungguh-sungguh. Wabulghatun, wasuhbatu ustadzin, dan mendampingi daripada seorang guru. Watula zamani, dan waktu yang lama. Ya, ini tak mungkin seorang itu menjadi seorang yang alim kecuali apabila dia mempunyai kepandaian, mempunyai minat, mempunyai usaha yang sungguh-sungguh, mempunyai usaha, mempunyai ustaz yang didampingi, dan juga waktu yang lama untuk dia mendapatkan ilmu tersebut. Maka ini perkara-perkara yang diperlukan oleh seorang murid untuk mendapatkan ilmu. Al-mudhhir min nafsihi ar-raghbah, yang menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Naam, kerana apa? Kerana ilmu ini merupakan perkara yang mahal. Ilmu ini merupakan perkara yang mahal. Kerana ramai orang ingin bersaing untuk mendapatkan ilmu, tapi ada yang bersaing untuk mendapatkan ilmu kerana Allah, dan ada yang bersaing untuk mendapatkan ilmu kerana perkara-perkara selain daripada mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Imam Ghazali menyebutkan salah satunya daripada sini adalah untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan. Ini kadang-kadang nak jadi orang yang berilmu ni hanya nak dipanggil sebagai orang alim, ataupun nak dipanggil sebagai Masya Allah, dia ni orang yang pandai, orang yang mengetahui lebih banyak daripada orang lain dan sebagainya. Wa taqaddum 'ala al-aqran, untuk dikedepankan di antara kawan-kawan. Maksudnya kalau ramai orang alim, dia nak ingin dia dikedepankan, wal-iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Itu bukan perkara yang perlu dicari oleh penuntut ilmu. Wastimalati wujuhin nasi ilaika, dan ingin agar supaya orang memujinya, orang menyayanginya. Yang kita menuntut ilmu bukan untuk supaya orang suka kepada kita, akan tetapi supaya Allah suka kepada kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira kepada kita.
Dan bukan juga untuk wajam'i hutamid dunia, untuk mengumpulkan daripada, subhanallah, disebutkan di sini menghimpun akan hutamid dunia. Hutam dalam bahasa Arab ni macam sisa-sisa, saki-baki daripada dunia setelah ianya hancur. Yakni mengumpul daripada dunia yang hakikatnya itu akan hancur satu hari nanti, kata Imam Ghazali. Naam. Yasiru akhiruhu faniyan, yang mana dunia itu akan hancur pada akhirnya. Fa anta sa'in, maka pada hakikatnya engkau sebenarnya menghancurkan pelajaranmu itu terhadap agama adalah hanya untuk menghancurkan agama kamu dan menghancurkan diri kamu. Kerana apa? Kerana dengan melakukan perkara tersebut kamu akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjual akhiratmu dengan duniamu. La ilaha illallah. Fasafqatuka khasirah, maka perjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu menjadi hancur. Dan guru yang mengajarkan kamu itu pun mengambil bahagian dalam kerugian tersebut, seperti orang yang menjual pedang kepada pencuri jalanan. Nabi SAW menyebutkan bahawa barang siapa yang membantu orang lain untuk melakukan maksiat walaupun separuh perkataan, kalau kita dalam bahasa Melayu, bunuh, kita cakap bu je dengan sebagai isyarah untuk nak suruh bunuh orang tersebut, waliyadzubillah, maka orang yang mengatakan bu itu sahaja pun mendapat dosa daripada pembunuhan tersebut. La ilaha illallah. Dan walaupun menuntut ilmu ini merupakan satu perkara yang difardukan, satu perkara yang wajib, seperti yang disebutkan dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu adalah fardu bagi setiap orang muslim. Akan tetapi memberikan ilmu kepada orang yang tidak layak untuk mendapat ilmu adalah satu perkara yang salah. Memberi ilmu kepada orang, disebutkan di sini, wa wad'ul ilmi 'inda ghairi ahlih kam muqallidil khanazir al-jawahir. Ini memberi ilmu kepada orang yang tak layak untuk mendapatkan ilmu adalah seperti meletakkan harta karun ataupun jauhar, iaitu barang-barang berharga itu kepada khinzir. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Inna wadi'al ilmi fi ghairi mawdi'ihi zalimun. Meletakkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang yang tidak layak mendapatkan ilmu adalah zalim. Ini daripada ilmu-ilmu yang, adapun ilmu-ilmu yang wajib, iaitu perlu diajarkan, ilmu-ilmu yang fardu perlu diajarkan kepada semua orang. Akan tetapi ilmu-ilmu yang melebihi daripada fardu ain, terkadang apabila diajarkan kepada orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkannya, ataupun kepada orang-orang yang niatnya daripada mencari ilmu itu hanya untuk mendapatkan kemegahan, untuk mendapatkan daripada perkara-perkara dunia, maka itu adalah perkara yang salah ataupun zalim. فيجب أن يكون العالم ناصحا في جميع الأمور ويعامل كل الناس على حسب حاله كالطبيب يعالج كل مريض بما يناسب علته. Maka wajib ke atas seorang alim itu untuk sentiasa melihat kepada murid-muridnya, iaitu tengok, kenal pasti murid-muridnya, apa dia punya, yang ni dia punya niat dia salah sebab apa? Sebab dia belajar ilmu sebab dunia, yang ni sebab nak dan sebagainya. Maka guru tu perlu untuk cuba ubati daripada anak muridnya. Seperti seorang doktor, dia akan memberikan ubat sesuai dengan sakit penyakitnya. Yang ni doktor tak adalah nak bagi semua ubat sekaligus kat orang ni. Dia tahu orang ni banyak penyakit, kalau semua ubat dia bagi, tak. Dia cuba ubat satu-satu, dan dia cuba bagi ubat sesuai dengan dosage-nya. La ilaha illallah. Begitu juga doktor hati. Orang-orang salih, orang-orang alim ni, dia akan mengubati anak muridnya itu sesuai dengan penyakit yang ada dalam anak muridnya. Sebagai contoh, kadang-kadang ada orang ada sifat riak, kadang-kadang ada orang ada sifat buruk sangka dan sebagainya. Maka itu perlu makan masa untuk diubati. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan bahawa aku terkadang mengubati penyakit hati dalam anak muridku itu. Satu penyakit itu memakan tahun. Satu penyakit itu untuk nak dikeluarkan, nak dibersihkan daripada hati seorang murid itu, kadang-kadang makan tahun. Itu baru satu. Apatah lagi kita ni macam-macam penyakit hati kita ada. So bayangkan berapa lama perlu untuk kita berubat, berapa lama perlu untuk kita menghadiri daripada majlis ilmu dan majlis zikir, sehingga dengan majlis zikir itu akan mengeluarkan daripada kotoran-kotoran hati.
Nah, disebutkan di sini waruya an Ma'ruf al-Karhi, seorang salih, seorang alim, dia kata lamma mata Abu Yusuf, apabila mati salah seorang daripada anak muridnya Abu Hanifah, apabila meninggal dunia salah seorang daripada anak murid yang hebat daripada Imam Abu Hanifah, yang mana daripada mereka ini Imam Syafi'i mengambil ilmu. Lam yakun minan nas ahadun hadara janazatih. Apabila Abu Yusuf ni meninggal dunia, orang tak nak hadir jenazah dia. Kenapa? Dia annahu kana yadkhul fi amri sultan, kerana dia ni selalu orang nampak dia bersama sultan. Jadi orang-orang kebiasaannya kita tahu, yakni ataupun yang kita biasa dengar, ulama-ulama yang dekat dengan sultan ni macam tak bagus. Kebiasaannya macam tu. Tapi kita tak boleh buruk sangka. Ulama-ulama yang dekat dengan sultan, kita jangan buruk sangka. Jangan sampai kita berburuk sangka dengan para ulama, iaitu mereka itu kita berbaik sangka mereka rapat dengan sultan, mereka rapat dengan pembesar-pembesar, kerana sultan juga perlu untuk didakwah. Sultan juga perlu ada orang yang mengingati mereka tentang perkara-perkara agama. Maka fara'aituhu fil manam qabla an yudfan. Maka kata Ma'ruf al-Karhi ni dikata, aku melihat di dalam mimpi aku sebelum beliau ditanam. Ma'ruf ni bertanya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah lakukan kepada kamu? Maka dia mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni aku. Dengan apa? Katanya, dengan binasihati lil muta'allimin, kerana aku mengambil berat terhadap pelajar-pelajar agama. Abu Yusuf ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mengambil berat ke atas pelajar-pelajar agama. Fantabahtu minan naum fashahidtu janazatuh. Maka Ma'ruf al-Karhi mengatakan, apabila aku bangun daripada tidur, aku terus bergegas untuk menghadiri daripada jenazahnya Abu Yusuf. La ilaha illallah. Maka mengambil berat tentang pelajar-pelajar agama ni merupakan satu perkara yang baik. Mengambil berat tentang pelajar-pelajar agama, kalau mungkin kita tak boleh nak bantu mereka daripada segi ilmu, kita bantu daripada segi apa-apa yang dapat memudahkan mereka dalam mempelajari daripada ilmu agama. Dan itu merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada mereka pelajar-pelajar agama, maka mereka akan mengatakan, marhaban bi wasiyati Rasulillah, selamat datang kepada wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah menasihatkan ataupun mewasiatkan kepada sahabat-sahabat agar mengambil berat terhadap pelajar-pelajar agama. La ilaha illallah. Akan tetapi kita kadang berada di zaman yang mana pelajar-pelajar agama, pelajar-pelajar yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara daripada agama, sama ada membaca daripada Al-Quran, menghafal daripada Al-Quran, ataupun mempelajari daripada ilmu agama, mereka tidak diambil berat, bahkan mereka ini dipandang rendah wali'adzubillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka dipandang rendah wali'adzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini, akan tetapi kemudian disebutkan seterusnya, dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira, kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di laut semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayat itu ada buah dari ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah, permulaan, dan ada pula nihayah, iaitu kesudahan, dan ada zahir, dan ada pula batin. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayah, pengakhiran hidayah, dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai dari menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah. Maka di dalam kitab ini saya akan sebutkan bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai ke nihayatul hidayah, iaitu penghujung hidayah, hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk,
yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu hilahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. La ilaha illallah. Naam. Disebutkan di sini, Imam Ghazali dah tone down. Yang ni tadi dia terus ingatkan, yakni jangan kita niat untuk menuntut ilmu ni atas perkara-perkara yang tidak baik. Akan tetapi, kalau kita niat, tadi mula-mula dia terus ingatkan perkara-perkara negatif, jangan sampai kita menuntut ilmu atas niat-niat yang negatif. Akan tetapi Imam Ghazali mengatakan, tapi kalau niat kita adalah niat yang baik, niat kita di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita tuntut ilmu, kenapa? Untuk mengeluarkan sifat jahil daripada diri kita, dan juga dengan asbab dikeluarkan kejahilan tersebut daripada diri kita, maka kita juga tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Iaitu bila kita ada ilmu, maka kita tidak akan menzalimi orang lain. Tapi bila kita tak ada ilmu, kita akan menzalimi orang lain, ataupun kita akan bersifat buruk terhadap orang lain, ataupun terkadang kita akan disebabkan kejahilan, kita melanggar daripada adab-adab yang perlu dijaga. Naam. Maka antara niat yang bagus untuk mempelajari ilmu adalah untuk menghidupkan agama. Menghidupkan agama dalam diri kita pertamanya. Iaitu bukan nak sibuk, orang lain kena jadi baik. Tapi yang perlu untuk menghidupkan agama, pertama-tamanya kita sendiri. Iaitu berapa banyak kita kurang dalam menghidupkan agama dalam mata kita. Kita tidak hidupkan agama Allah dalam telinga kita, dalam lisan kita, dalam tangan kita, dalam muamalah kita, dalam kehidupan kita seharian bersama makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka niat yang pertama untuk kita pelajari ilmu agama adalah untuk menghidupkan Islam itu dalam diri kita sendiri, dalam tubuh badan kita, kemudian dalam diri pasangan kita, dalam diri anak-anak kita, dan kemudian mereka-mereka yang berada di sekeliling kita. Maka itu merupakan tujuan utama ataupun tujuan yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yakni barang siapa yang mempelajari ilmu agama itu kerana untuk menghidupkan Islam, maka mereka akan berada di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, wa ihya ad-din, untuk menghidupkan agama, wa ibqa al-Islam bil ilm, dan juga iaitu mengekalkan agama Islam itu dengan dihidupkan agama. Maksudnya Islam itu akan hidup dengan adanya ilmu. Tanpa ilmu, agama Islam itu tidak akan hidup. Contohnya sekarang ni, iaitu ilmu agama Islam itu telah berkurangan. Kerana apa? Kerana orang tak mengambil amalan agama Islam itu telah berkurangan kerana orang tidak mengambil perhatian terhadap ilmu agama. Maka dengan adanya perhatian terhadap ilmu agama, maka akan hidupnya amalan-amalan Islam. La ilaha illallah. Ada satu cerita sebenarnya, ya, mungkin agak panjang juga. Disebutkan tentang Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau dilahirkan zaman Allahumma salli ala Muhammad, kurang lebih pada tahun 600-700 Hijrah, kurang lebih macam tu. Walhasil pada waktu itu kaum Tatar ini menghancurkan ataupun attack orang Islam di kota Baghdad. Attack Baghdad, sehingga ramai daripada para ulama yang dibunuh. Ini bukan hanya para ulama dibunuh, akan tetapi ramai orang Islam dibunuh. Katanya sampai dekat alf qatil, iaitu 1 juta orang dibunuh, orang Islam dibunuh oleh kaum Tatar ini. Dan di antaranya orang-orang yang dibunuh adalah orang-orang saleh dan orang-orang alim. Dan dibakar segala ilmu-ilmu orang Islam, buku-buku, library dibakar ataupun dicampak ke dalam sungai, sehingga buku-buku itu menjadi jambatan buat sungai tersebut. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa sehingga ing yang ada di dalam buku itu menukarkan color sungai itu menjadi hitam. Punya banyaknya ilmu yang terbuang disebabkan pencerobohan Tatar ke Baghdad. Jadi pada waktu itu Imam Nawawi sedang berumur muda, iaitu 20 lebih, tengah belajar ilmu. Kalau Imam Nawawi nak bersemangat untuk berjihad, boleh berjihad. Panggil orang ramai-ramai, pada waktu itu kumpulkan orang pergi berjihad lawan Tatar. Tapi Tatar ni orang yang kuat dan mereka ada kuasa dan ada
kekuatan luar biasa dan hati luar biasa punya keras sampai mampu untuk membunuh orang dengan tak ada sifat peri kemanusiaan. Akan tetapi pada waktu itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tahu bahawa untuk kebangkitan Islam, untuk memerangi musuh Islam, bukan hanya dengan berperang. Iaitu ada beberapa cara untuk kita melawan ataupun untuk memelihara Islam itu ada beberapa cara. Satu, dengan berperang. Berperang dengan orang kafir agar supaya orang-orang Islam ini dapat selamat daripada pencerobohan orang kafir. Itu satu cara. Satu lagi cara untuk memelihara Islam juga boleh daripada segi ekonomi. Maksudnya kita kuatkan ekonomi orang Islam sehingga orang-orang Islam yang mempunyai ekonomi yang kuat dapat membantu mujahid-mujahid, orang-orang yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Uthman bin Affan, dengan hartanya yang banyak, beliau telah memberikan kelengkapan perang kepada 1,000 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin boleh berperang akan tetapi tak ada kelengkapan perang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Uthman bin Affan, la yadur Uthman ba'da hadzal yaum. Selepas hari ini, selepas Sayyidina Uthman menginfakkan kelengkapan perang untuk 1,000 orang mujahidin, tak ada perkara yang dapat memudaratkan Sayyidina Uthman. Maksudnya, dia telah membantu Islam sangat banyak sehingga apa-apa yang mungkin tergelincir daripada apa yang akan dilakukan oleh Sayyidina Uthman tidak akan memudaratkan Sayyidina Uthman. Wahakala. Itu daripada segi ekonomi. Kita boleh bantu Islam, memelihara Islam daripada segi ekonomi. Dan satu lagi cara yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah dengan memelihara Islam ini dengan ilmu. Iaitu Imam Nawawi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sehingga dikatakan bahawa satu hari Imam Nawawi ni hadir 12 kelas. Yang kita ni ada satu kelas saja satu hari. Saya lah Al-Fagir ada satu kelas satu hari. Itu pun kadang-kadang penat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ada kelas 12 kelas satu hari. Dan orang-orang dulu bukan macam kita. Duduk kelas, apa yang ustaz terangkan itu je yang dia dengar. Sebelum tak baca, selepas kelas pun tak buka buku. Tapi orang-orang zaman dulu sebelum kelas diorang ulang kaji, selepas kelas diorang ulang kaji. Maksudnya bukan hanya 12 kelas sahaja, tapi sebelum 12 kelas tu ada ulang kaji dan selepas tu pun ada ulang kaji. Walhasil dengan bersungguh-sungguhnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam menuntut ilmu dapat mengekalkan agama Islam itu dengan adanya ilmu. Walaupun kaum Tatar telah menghancurkan ataupun telah membunuh ramai orang-orang alim, telah menghancurkan banyak daripada buku-buku khazanah-khazanah Islam yang tidak terhingga nilainya, akan tetapi dengan adanya Imam Ghazali ini Imam Nawawi dalam menghidupkan agama Islam dengan memeliharanya, dengan mempelajari ilmu ini dengan bersungguh-sungguh. Jadi di sini kita kembali balik dalam apa yang disebutkan di sini. Maksudnya salah satu niat kita untuk menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini adalah agar supaya agama Islam ini dapat dikekalkan. Dengan ada ilmu, maka barulah amalan agama Islam itu dapat dilakukan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga niat kita untuk menuntut ilmu itu adalah untuk mendapatkan keridaan dan juga pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tanwi bidzalika syukur ala ni'matil aql, dan dengan mempelajari ilmu agama juga kita niat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal kita. Iaitu akal fikiran ini, iaitu tidak ada satu perkara pun daripada tubuh badan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diamanahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali ada tugasnya. Mata ada tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Telinga ada tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Mata untuk melihat perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, melihat kepada Al-Quran, melihat kepada wajah ibu bapa dengan kasih sayang, melihat kepada Kaabah dan sebagainya. Telinga untuk mendengar daripada kalamullah, mendengar daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar daripada zikir dan sebagainya. Maka akal ini digunakan ataupun salah satu ibadahnya akal adalah untuk bertafakur dan juga untuk mempelajari daripada ilmu agama. Naam, menggunakan akal kita ini untuk mempelajari daripada ilmu agama sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, duna mujarradir riwayah, bukan hanya sekadar, iaitu niat kita untuk mempelajari ilmu ini bukan hanya sekadar untuk mendapatkan maklumat sahaja daripada para ulama. Dan kata Imam Ghazali, kalau itu niat kamu untuk mempelajari ilmu agama, maka ambillah khabar gembira kerana para malaikat akan membentangkan sayap mereka kepada kamu. Kerana apa? Sebagai tanda mereka
suka atas apa yang kamu lakukan. Mereka rida atas apa yang kamu lakukan. Tada'aha litakuna wati'an lak. Dikatakan bahawa orang-orang yang mempelajari ilmu agama ini, malaikat letakkan sayap mereka, jadi mereka ini berjalan di atas sayapnya para malaikat. La ilaha illallah. Idza masyaitu wa qila innal malaikata tudhallilu talibal ilm bi ajniyatiha. Dikatakan bahawa dalam riwayat lain bahawa para malaikat ni akan menaungi daripada pelajar-pelajar agama ini dengan sayap mereka di mana saja mereka pergi. Wa hitanil bahr tastaghfir lak idza sa'aita. Dan ikan-ikan di lautan akan beristighfar buat penuntut ilmu agama. Ai dhahabat ilal alim wa dhalika li anna islah al alam manutun bil alimi bi tablighihi al ahkam al syar'iyyah allati minha anna al hayawan yuhram ta'dhibuh. Kenapa haiwan-haiwan akan beristighfar kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama ataupun kepada orang-orang alim yang mengajarkan ilmu agama? Kerana keselamatan dunia ini bergantung kepada orang alim. Keselamatan dunia ini, yakni kalau kita tengok sekarang ni ilmu dah dunia ini dah macam nak hancur. Kenapa? Kerana orang menzalimi dunia ini. Buat apa sahaja ikut suka hati mereka, menghancurkan daripada natural reserve dan sebagainya. Akan tetapi mereka mengatakan bahawa dunia ini akan menjadi jadi sihat dan baik dengan adanya orang-orang alim yang mengajarkan daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kita mengatakan bahawa haram untuk mengazab binatang-binatang tanpa ada sebab dan sebagainya, ataupun tanpa ada keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala wa hakadha. Jadi binatang-binatang ini akan terselamat daripada dizalimi apabila ada orang alim yang mengajarkan perkara-perkara ini kepada orang lain. Bukan hanya binatang-binatang, bahkan orang-orang yang memahami daripada ilmu agama, mereka tidak akan memudaratkan hatta tanah yang mereka pijak. Hatta tanah yang mereka pijak itu tidak akan disakiti oleh orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat hamba Allah yang mempunyai ilmu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah sebutkan? Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman apabila mereka berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mereka berjalan dengan lemah lembut. Iaitu hatta mereka pijak, dalam bahasa kita mungkin pijak semut pun tak mati. Maksudnya berlemah lembut hatta dengan bumi. Tidak berjalan dalam keadaan takabur, tidak berjalan dalam keadaan rasa diri ni hebat dan sebagainya. Ini dia lemah lembut, hatta berjalan dengan lemah lembut, kerana sehingga hatta benda-benda yang tidak bernyawa pun tidak dimudaratkan dengan orang-orang yang ada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan di sini wa alamatu dzalikal qasdi an yakuna bahthul ilmi fil khala' ahabbu ilaika an yakuna fil mala'. Dan kemudian disebutkan dalam syarah ini bahawa apa tanda orang-orang yang niat dia mempelajari ilmu itu betul. Tanda dia apa? Dia suka untuk mempelajari ilmu dalam bersendirian. Itu bila dia bersendirian, dia lebih suka untuk belajar baca buku daripada dia belajar baca buku di hadapan orang ramai. Sebab apa? Sebab ilmu ni bagi dia satu keseronokan. Sama ada depan orang ataupun di belakang orang, dua-dua dia akan suka. Kadang-kadang kita ni baca buku bila ada depan orang, tapi belakang orang khalas, tutup buku buat benda lain. Bila depan orang je nampak macam baca buku. Wa alla tufarriq baina an yankashifil haqq ala lisanika aw ala nisani ghairik. Dan salah satu tanda orang itu jujur dalam menuntut ilmu agama adalah dia tak kisah sama ada kebenaran itu berada pada dia ataupun pada orang lain. Mana-mana ada kebenaran, di situ dia akan pergi. Maksudnya dia tak ada kata, oh aku je betul, orang lain salah. Dia kata, dia jujur. Maksudnya kadang-kadang kebenaran tu ada pada dia, kadang-kadang kebenaran pada orang lain. Jadi di mana ada kebenaran, di situ dia akan pergi. Dia tak ada asabiyah, tak ada ta'assub, tak ada rasa diri dia hebat, tak ada rasa diri je betul, orang lain salah, grup lain salah, guru lain salah. Tak ada ta'assub. Yang ini di mana ada kebenaran, di mana dia dapat manfaat, di mana terdapatnya manfaat. Dia tak kisah sama ada orang lain datang ke majlis dia ataupun majlis orang lain. Apabila orang dapat manfaat daripada ilmu agama, dia akan sama ada Allah berikan manfaat melalui dia ataupun melalui orang lain. Alhamdulillah. Dua-dua yang penting orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab
tujuan mengajar ilmu agama, tujuan untuk menghadiri daripada majlis-majlis zikir ini adalah supaya orang dapat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada orang berhubung kepada Allah melalui guru fulan ataupun syekh fulan ataupun si fulan, mana-mana, yang penting orang sampai kepada Allah, yang penting orang berzikir, yang penting orang mendapat ilmu yang bermanfaat yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu tanda ikhlas ataupun salah satu tanda niatnya baik dalam melakukan daripada perkara-perkara agama adalah yang ini dia tak kisah sama ada manfaat itu datang melalui dia ataupun daripada orang lain. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui syekh fulan ataupun syekh fulan, dia tak jadi masalah. Yang penting orang dekat kepada Allah, yang penting orang mendapat pengampunan daripada Allah, yang penting orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan berhenti dulu di sini dan kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Kita punya pengajian ni akan ambil masa sebab saya punya syarah diambil daripada kitab Maraqi Al-Ubudiyah. Kita akan baca, harap-harapnya akan ada manfaat. Syarahnya diambil daripada kitab Arab ini. Pada pengajian yang sebelum ni akan ambil masa biasanya dalam 2 tahun dah lebih kurang untuk nak habis. Semoga ianya akan mendatangkan manfaat buat kita, buat ahli keluarga kita dan untuk zuriat-zuriat kita. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai satu hujjah kepada kita dan bukan ke atas kita. Semoga dengan ilmu ini kita diberikan taufik untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kulli niyyah salihah jami'a khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.